Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin Pagi 2 Disember bersama saya, Hazin Hussein. Tajuk utama pagi ini. Polis siasat perhimpunan bekas ahli PKM di Kajang. Situasi banjir bertambah buruk di Kelantan dan Terengganu. Lebih 12,000 mangsa dipindah. Juga keputusan PT3 dipindah 19 Disember. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Polis sedang menjalankan siasatan berhubung perhimpunan dipercayai dihadiri bekas anggota Parti Komunis Malaya PKM di sebuah kolej swasta di Kajang semalam. Ketua Polis Daerah Kajang, Asisten Komisioner Ahmad Zafir Muhammad Yusof berkata, maklumat mengenai penganjuran program itu sudah diperoleh. Katanya, majlis itu berlangsung secara tertutup dan pihaknya masih dalam tindakan menyiasat segala aspek yang berkaitan penganjuran perhimpunan itu. Terdahulu, sebuah portal berita melaporkan 300 individu terdiri daripada bekas anggota PKM hadir satu perhimpunan di Kajang. Isu komunis kembali hangat diperkatakan kebelakangan ini selepas abu mayat bekas pemimpin PKM Chin Peng dibawa pulang ke Malaysia pada 16 September lalu. Abu mayat itu ditabur di laut berhampiran lumut di Perak dan sebahagian lagi di kawasan hutan Banjaran Titiwangsa. Keputusan peperiksaan pentaksiran tingkatan 3 PT3 2019 yang sepatutnya diumumkan pada 12 Disember ini dipindah kepada 19 Disember. Ia bagi memberi masa secukupnya kepada guru untuk memasukkan markah dalam sistem yang disediakan lembaga peperiksaan. Menurut pengarahnya Azman Talib, pihaknya menerima aduan daripada guru berhubung mereka berdepan sedikit masalah, terutamanya dalam memasukkan markah bagi tempoh 2 minggu terakhir sebelum tarikh akhir yang diberikan. Pihak sekolah juga akan mengeluarkan keputusan PT3 bersama keputusan pentaksiran bilik darjah, pentaksiran aktiviti jasmani sukan dan kokurikulum serta pentaksiran psikometrik secara serentak pada tarikh berkenaan. Perkembangan banjir di Kelantan dan Terengganu. Situasi banjir bertambah buruk di kedua-dua negeri apabila sejumlah 12,397 penduduk dipindahkan ke pusat pemindahan sementara PPS. Mereka terdiri daripada 3,561 keluarga yang ditempatkan di 189 PPS. Berdasarkan aplikasi info bencana JKM, jumlah mangsa banjir di Kelantan pagi ini meningkat kepada 6,300 orang. Sejumlah 66 PPS dibuka menempatkan 1,784 keluarga di 8 jajahan di negeri berkenaan. Manakala di Terengganu, paling banyak PPS beroperasi dengan sejumlah 121 pusat pemindahan. Ia menempatkan 5,873 penduduk daripada 1,736 keluarga. Sementara itu, Agensi Pengurusan Bencana Jabatan Perdana Menteri memaklumkan 3 stesen di Sungai Golok dan Sungai Kelantan kini melepasi aras bahaya. Paras air yang direkodkan di stesen Sungai Golok di Rantau Panjang, stesen Sungai Kelantan di Kuala Krai dan Kusian menunjukkan tren menaik. Baik, banjir di Kelantan makin serius apabila jumlah mangsa meningkat sekali ganda berikutan hujan lebat berterusan. Di Kota Baru sahaja, seramai 209 dari 739 mangsa. Bersama wartawan Syahnun Hanif Abdullah Suhaimi di Pusat Pemindahan Sementara Sekolah Kebangsaan Tiong, Kota Baru. Silakan Syahnun. Terima kasih rakan setugas di Seri Pentas. Saya kini berada di Sekolah Kebangsaan Tiong, Kota Baru, di mana di Sekolah Kebangsaan ini terdapat 48 mangsa daripada 11 keluarga. Mereka datang daripada kawasan sekitar Kota Baru ini sejak beberapa hari lalu. Dan di Kelantan ini hampir mencecah 6,000 mangsa, iaitu 5,996 mangsa daripada 1,703 keluarga, dan sebahagian besar daripada mangsa kini adalah daripada Pasir Mas dan Rantau Panjang.
Saya kini berada bersama dengan salah seorang daripada mangsa, Rakiah Saleh. Assalamualaikum Kak Rakiah. Kak Rakiah ini telah banyak kali menjadi mangsa banjir dan berada di sekolah ini. Jadi boleh ceritakan berapa kali sebenarnya dah berada di Kak Ayah dah. Kak Ayah ni berpindah daripada Kak Ayah ni masa banjir selebih daripada 20 tahun dah Kak Ayah pindah di sekolah ni. 20 kali lah. 20 kali pindah. Jadi di sini ni sebagai apa? Di sini ni Kak Ayah bila pindah banjir Kak Ayah sebagai tukang masak. Tukang masak kita kan orang luar tak masak lah, masak Jepang apa semua kita orang masak sendiri dengan kawan-kawan semua. Jadi dan apa masakan menu pada pagi ni? Masakan menu daripada pagi ni beef goreng, nasi goreng. Itu sajalah. Suasana di sini okey, semua kawan-kawan, jiran-jiran semua okey belakang. Tak ada apalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi di sekolah ini kalau dilihat di belakang saya ni air naik sekitar 0.5 meter. Sebenarnya bukan saja di belakang, malah di bahagian tepi sekolah ini, menjadikan sekolah ini seolah-olah pulau ketika musim banjir. Jadi itu saja laporan saya. Kembali kepada rakan setugas di Sri Pentas. Baik Shannon, terima kasih untuk laporan anda. Sementara itu, seorang kanak-kanak lelaki dikuatiri lemas selepas terjatuh dalam tali air di Fekra Teratak Batu, Pasir Putih petang semalam. Dalam kejadian jam 6.30 petang itu, mangsa Muhammad Ilham Hasmadi dikatakan mengikut bapa saudaranya ke lokasi berkenaan untuk memasang pukat. Ketua Polis Daerah Pasir Putih, Superintendent Muhammad Azmir Damiri berkata, mangsa tergelincir dan ketika itu arus deras selain hujan. Sementara itu, lebih 20 buah kereta yang diparkir di 2 buah pusat beli belah di Air-Kerum Melaka dimasuki air berikutan banjir kilat sejak malam tadi. Tinjauan pada jam 8 malam tadi mendapati kawasan terlibat masih ditenggelami air. Sistem peparitan dan longkang di kawasan sekitar turut dipenuhi air meskipun hujan sudah reda. Seorang jurutera awam Muhammad Abdul Faiz Abdul Rahman, 27 tahun berkata, ketika kejadian dia sedang leka membeli belah di Pasaraya Melaka Mall sebelum secara tiba-tiba berasa tidak sedap hati. Dia kemudian terus bergegas ke tempat letak kenderaan di bahagian belakang pasaraya berkenaan sebelum mendapati kereta jenis Volkswagen Polo miliknya ditenggelami air. Dalam 6.20 petang, saya tengok hujan dah lebat. Saya dah macam ada rasa tak sedap hati tau. So, saya pun pergi kat belakang. Tahu-tahu saya nampak ada kereta dah penuh, kereta wajar. And then saya punya kereta, tayar belakang dah kena air sikit. Jadi saya yang parking kat belakang sana tu ada macam bukit kecil sikit, macam ramp sikit. So, saya pun cepat-cepat redah juga air ni, dah basah ni, air kena seluar semua. Lepas tu saya pun bawa kereta tu saya ke depan sikit lah. Lepas tu ada kereta lain pun follow saya juga. Ada dua kereta je yang samai. Yang lagi 16 biji kereta tadi, bomba cakap saya tadi dah penuh dengan air lah. Nasib sama turut menimpa Abdul Syukur Syarif, 34 tahun yang terkejut apabila kereta milik bapa mertuanya dipenuhi air sejurus mereka sekeluarga selesai membeli barangan dapur. Jadi keluar daripada mall tadi dalam pukul 6 suku. Kemudian nak keluar tu dah keluar dah. Tapi sebabkan air naik sikit, lepas tu kereta tu tak perasan ada longkang tepi tu. So kereta tayar dah masuk longkang. So dah stuck kat situ lah. So dalam pukul 6 suku tu air dah naik menderas lah. Lepas tu asalnya ada kancil sebelah tu. Sebabkan kereta saya tak boleh gerak, so tolak dulu kereta kancil tu bagi lepas. So lepas tu air naik, hujan lah. Sampai ni menunggu untuk surut lah. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Negeri, Lieutenant Colonel P.A. Effendi Ali ketika dihubungi berkata, beberapa kawasan sekitar Melaka mula dinaiki air hampir 1 meter berikutan hujan lebat berterusan. Manakala antara kawasan terjejas di daerah Melaka Tengah ialah Kampung Tun Razak, Taman Sri Jati, Taman Bukit Beruang dan Kampung Sungai Putat.
tiada pusat pemindahan sementara dibuka. Seramai 43,000 pelajar sekolah dari seluruh negara bakal mendapat manfaat daripada program Kembali ke Sekolah Yayasan Pelajaran Majlis Amanah Rakyat MARA. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Rina Mohamad Harun berkata, program memfokus kepada pelajar sekolah rendah dan menengah daripada keluarga golongan B40. Kita fokuskan kepada pemberian buku tulis sebab walau macam mana pun sekali banyak yang saya tengok banyak juga yang bagi beg sekolah tu mungkin dia boleh recycle dan tapi buku tulis ni sangat penting. Sebab itu kita fokuskan untuk pemberian voucher untuk buku tulis untuk mereka yang berpelajaran. Datuk Seri Rina ditemui pada program Kembara Pendidikan MARA di Projek Perumahan Rakyat PPR Laksamana Jalan Pil, Ibu Negara. Pada program itu, seramai 320 pelajar termasuk 98 orang anak yatim di PPR Laksamana dan Perkasa menerima sumbangan serta bantuan persekolahan. Sumbangan diberikan oleh Yayasan Pelajaran MARA dan Rural Capital Berhad dengan kerjasama Ansara Langkawi. Selain itu, Datuk Seri Rina turut menyampaikan replika cek bernilai RM68,950 kepada Wakil Pusat Pungutan Zakat PPZ, Wilayah Persekutuan dan Sumbangan Khas Orang Kelainan Upaya OKU. Kementerian Kesihatan akan mengambil tindakan ke atas terhadap doktor yang didapati mengenakan caj konsultasi melebihi daripada yang ditetapkan dalam Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan Dr. Lee Boon Chye, sebarang perbezaan perlu disertakan dengan penjelasan. Jadi untuk caj yang diberikan oleh yang dikenakan oleh untuk konsultasi doktor sebenarnya dikawal di bawah Akta Private Healthcare Facilities and Services Act. Jadi mereka tidak boleh melebihi apa yang ditetapkan dalam akta tersebut. Sekiranya mereka melebihi, jadi mereka perlu terangkan kenapa ada charge yang lebih tinggi daripada apa yang ditetapkan. Jadi ini memang dikawal. Beliau ditemui selepas merasmikan sambutan Hari AIDS Sedunia Peringkat Kebangsaan 2019 di Kinta River Walk di Ipoh. Menurut Dr. Lee, orang ramai boleh merujuk laman web kementerian bagi mendapatkan maklumat mengenai caj konsultasi doktor. Katanya, caj lain seperti caj hospital, makanan, penginapan dan sebagainya berada di luar kawalan serta ditetapkan berdasarkan harga pasaran. Tambah beliau, kebiasaannya ada aturan berkenaan caj hospital dengan syarikat-syarikat insurans. Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia FOMCA mendedahkan langkah klinik mengenakan caj tambahan sehingga 10% ke atas pemegang polisi insurans menyebabkan kota perlindungan pesakit cepat habis dan harga ubat mencapai hampir 90% lebih mahal. Malah ada pusat perubatan swasta yang mengenakan caj rawatan dan kos ubat-ubatan berbeza bagi pesakit yang membayar secara tunai dan yang menggunakan kad insurans. Cadangan pembinaan jambatan ketiga Johor Singapura hanya akan diputuskan selepas selesai kajian kebolehlaksanaan untuk mencari penyelesaian jangka panjang bagi mengatasi masalah kesesakan di Tambak Johor. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, kajian kebolehlaksanaan itu akan turut menilai keupayaan masa kini Kompleks Kastam, Immigration dan Kuarantin CIQ, Bangunan Sultan Iskandar dan Kompleks Sultan Abu Bakar yang kini terpaksa menampung jumlah pelawat yang sangat tinggi. This is the most, I would say, congested entry point in anywhere in the world. Jadi sebab itu satu kajian yang menyeluruh perlu diadakan untuk mengetahui apakah langkah-langkah kehadapan yang boleh diambil oleh pihak kerajaan untuk membolehkan trafik baik dari segi bentuk kenderaan ataupun manusia yang melalui ke pintu ini dapat berjalan dengan licin dan lancar. Tan Sri Muhyiddin sebelum itu mempengerusikan mesyuarat pertama jawatankuasa penyelarasan keputusan menangani kesakan Tambak Johor di Johor Bahru. Menurut Tan Sri Muhyiddin, mesyuarat bersetuju supaya cadangan laluan pejalan kaki berbumbung di Tambak Johor diteruskan sebagai langkah jangka masa pendek untuk atasi masalah kesakan di tambak itu. Laluan itu akan melibatkan kos sebanyak RM30 juta dan memerlukan perbincangan antara Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan juga Syarikat Pelas Malaysia Berhad selaku pemegang konsensi lebuh raya di situ. Katanya, isu pertambahan kaki tangan Jabatan Immigration dan Jabatan Kastam yang bertugas di CIQ
IQ bangunan Sultan Iskandar akan turut diperhalusi kerana melibatkan implikasi kewangan. Kajian dijangka mengambil masa selama 9 bulan. Dianggarkan hampir 70% pelawat atau pengunjung yang masuk dan keluar dari negara ini melalui Tambak Johor. Kementerian Belia dan Sukan KBS akan menganjurkan lebih banyak program dialog atau sesi town hall khususnya di kawasan luar bandar. Menterinya Syed Abdul Rahman berkata, penganjuran sesi dialog bersama anak muda di kawasan masing-masing dapat memastikan permasalahan yang dihadapi di kawasan berkenaan benar-benar difahami. Lazimnya kita akan adakan town hall hanya di kawasan bandar atau di dalam universiti. Tapi jarang sekali kita cuba ingin turun padang dan berjumpa terus dengan anak muda di kawasan pedalaman kerana kehendak mereka lazimnya berlainan dan mereka ada cita rasa mereka tersendiri. Beliau ditemui selepas program Town Hall Belia Negeri Sabah di Kimanis. Katanya masalah anak muda adalah isu rakyat yang perlu ditangani oleh kerajaan. Oleh itu, pendekatan turun padang adalah yang terbaik bagi menyelesaikan isu anak muda. Tambahnya, zaman di mana perbincangan dalam pejabat berhawa dingin sudah pun berakhir. Syed Saddiq berkata sesi Town Hall berkenaan adalah yang ketiga diadakan oleh pihaknya di Sabah selepas di Keningau dan Ranau. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke laporan antarabangsa. Ratusan penunjuk perasaan Hong Kong Barat di dataran Edinburgh membantah penggunaan gas pemedih mata oleh polis. Menurut Setiausaha Keselamatan Bandaraya John Lee, polis sudah melepaskan kira-kira 10,000 pusingan gas pemedih mata sejak Jun lalu. Penunjuk perasaan membawa belon kuning dan mengibarkan kain rentang bertulis "Hapus gas pemedih mata, selamatkan anak-anak kita" sambil berarak ke kawasan tengah bandaraya menuju ke ibu pejabat kerajaan. Kebanyakan mereka memegang payung berlindung daripada sinaran matahari sambil menolak anak masing-masing, manakala seorang lelaki berkerusi roda dengan belon terikat di kerusi turut berarak. Terdahulu, pelajar sekolah menengah dan pesara bergabung mengadakan tunjuk perasaan untuk membantah apa yang disifatkan sebagai keganasan polis dan penahanan menyalahi undang-undang. Ribuan penduduk Filipina dipindahkan berikutan amaran taufan yang melanda negara itu sekaligus mengancam lokasi acara Sukan SEA 2019. Ramalan Kaji Cuaca meramalkan taufan Kamuri akan melanda negara itu hari ini atau esok dengan kelajuan angin 170 km sejam. Sekolah dan kerja di beberapa bandar juga telah ditunda pada Isnin dan Selasa berikutan hujan lebat. Lebih 800 keluarga berada di pusat pemindahan, kebanyakannya ditempatkan di sekolah dan gimnasium di Camarines Norte. Sementara itu, pihak penganjur Sukan SEA berkata terdapat kemungkinan pembatalan acara luar sekiranya hujan lebat dan angin kencang berterusan. Arab Saudi secara rasminya mengetuai Group of 20 G20 menjelang sidang kemuncak ke-15 kumpulan berkenaan di Riyadh pada 21 hingga 22 November tahun depan. Kepimpinan G20 Arab Saudi komited untuk mempromosi kesepakatan multilateral. Mengangkat tema Realizing Opportunities of the 21st Century for All, Arab Saudi menumpukan terhadap 3 matlamat utama. Ia termasuk memperkasa manusia dengan menyediakan persekitaran hidup yang selesa, terutama kepada wanita. Selain menjaga planet dengan memupuk usaha sama, memelihara alam sekitar dan membentuk sempadan baru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi serta inovasi. Putera Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman berkata, pihaknya percaya ia akan menjadi peluang yang unik dalam mencapai persetujuan berhubung isu antarabangsa. Pihaknya juga mengalu-alukan kedatangan dunia ke Arab Saudi. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali. Masuk hari kedua saingan rasmi Tamasya Sukan SEA 2019. Hari ini 25 lagi acara akhir berlangsung melibatkan atlet negara. Tumpuan terarah kepada penentuan emas bola jaring di antara Malaysia menentang Singapura. Juga kilauan emas yang dijangka akan diperoleh menerusi sukan angkat berat, bowling padang, gimnastik dan silat.
Kita imbas kedudukan pingat hari pertama saingan rasmi semalam. Kontijen negara bermula dengan langkah kanan apabila berjaya mengutip 4 pingat emas, 2 perak dan 2 gangsa. 4 pingat emas diperoleh menerusi acara wushu, polo berkuda, sukan tarian breakdance dan luncur ais free skate membolehkan Malaysia kini berada di kedudukan keempat dalam senarai kedudukan pingat kontijen bertanding. Emas pertama negara semalam diraih menerusi atlet wushu Loh Chun Hao. Atlet kelahiran Kuala Lumpur itu mencipta kejutan meraih mata tertinggi dengan 9.68 mata untuk mengatasi atlet Brunei Wong Zeng Yu dan atlet tuan rumah Daniel Parantak yang meraih perak dan gangsa. 3 lagi emas menyusul selepas itu diraih atlet luncur ais Julian Yee dalam acara free skating lelaki senior. Julian mengutip 202.62 mata meninggalkan atlet tuan rumah Christopher Kaluza dan atlet Thailand Mika Linet untuk perak dan gangsa. 2 lagi emas negara diperoleh menerusi Samjek Lee dalam sukan tarian breakdance lelaki dan skuad polo negara juga berjaya mempertahan emas. Bagi memberi sokongan gaya hidup sihat kepada pekerja dan keluarga, syarikat pengeluar sarung tangan tempatan Top Glove Corporation Berhad telah menajak program latihan badminton untuk meningkatkan kecergasan pekerja. Usaha ini telah dimulakan sejak Mac lalu bukan sahaja dapat mengeratkan hubungan bersama rakan sekerja dan keluarga, ia juga sebagai satu usaha untuk memerangi masalah tekanan mental di kalangan pekerja yang secara tidak langsung dapat meningkatkan produktiviti syarikat. Pengerusi Top Glove Tan Sri Dr. Lim Wee Chai melihat badminton sebagai alternatif kepada menggalakkan pekerja menjalani gaya hidup sihat. We promote good physical health and mental health. So when they have good physical and mental health, they can work better. They can contribute better to the company, to the society. Program latihan 2 kali seminggu ini diadakan dengan kerjasama Akademi Dual Sparks dan penaja barangan Protect Sports Sdn Bhd. Malah syarikat Top Glove turut menyertai kejohanan Badminton Corporate Purple League 2019 dan bersama muncul sebagai naib juara. Kejohanan bola sepak pantai terbuka Universiti Teknologi Mara UiTM 2019. Pasukan Gelombang United mempertahankan gelaran juara buat kali ketiga selepas berjaya menewaskan KLM Soccer dengan keputusan 2-1. Dalam aksi final yang berlangsung di gelanggang bola sepak pantai UiTM Shah Alam, pasukan KLM Soccer terlebih dahulu membuka tirai jaringan seawal minit pertama menerusi Muhammad Zulfahmi Ismar. Pasukan kendalian Yahya Muhammad Nur kemudian cuba menyamakan kedudukan pada minit ke-8 hasil jaringan Zaharim Yusof. Memasuki separuh masa ketiga, Zaharim sekali lagi menghadiahkan gol buat pasukan untuk memastikan kemenangan milik mereka. Kemenangan itu menyaksikan pasukan Gelombang United membawa wang tunai sebanyak RM2,000 serta pingat. Manakala KLM Soccer meraih wang tunai RM1,000 serta pingat dan tempat ketiga menjadi milik UiTM yang menewaskan pasukan NR dengan keputusan 2-1. Pada final tadi mula-mula saya terkejut juga sebab kita sebelum ini pada peringkat skor akhir kita tak pernah kena go awal. Jadi apabila kena go yang awal ini, jadi kita rasa itulah bimbang juga lah untuk meneruskan kerjaan ini. Ingat macam kita kecundang lah. Tapi atas semangat yang ada pada pemain itu dengan pengalaman yang dia ada, penuh bersama-sama, jadi alhamdulillah kami boleh membalas dengan 2-1 kemenangan. Sementara itu turut berlangsung perlawanan bagi kategori jemputan media yang disertai 4 agensi media. Antara yang turut mengambil bahagian adalah TV3, NSTP, Karangcraft dan RTM. Keperkembangan Liga Perdana Inggeris, 4 perlawanan berlangsung awal pagi tadi menyaksikan Aston Villa berjaya mengikat Manchester United 2-2 di Old Trafford. Turut seri 2-2 Arsenal yang bertandang ke gelanggang Norwich. Pada aksi United menentang Aston Villa, Jack Grealish meletakkan Villa di depan seawal minit ke-11. Tetapi United menyamakan kedudukan sebelum waktu rehat apabila tandukan Marcus Rashford yang ditepis penjaga gol Villa, Tom Heaton, melantun ke gawang sendiri. Victor Lindelof kembali memastikan tuan rumah berada di depan pada minit ke-64. Namun 2 minit kemudian Tyrone Mings menafikan hasrat tuan rumah untuk meraih 3 mata apabila berjaya menyamakan kedudukan kembali 2-2. Untuk itu, sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti perkembangan berita terkini di media sosial dan digital Buletin TV3. Saya Adin Hussein, salam hormat dan Assalamualaikum.